Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Okey, bertemu lagi kita dalam channel Projek 62, di mana channel Projek 62 akan memaparkan tips penjagaan kereta, sengkaraan kereta dan perbaikan kereta skala sederhana, di mana sahabat semua boleh buat perbaikan kereta sendiri di rumah tanpa perlu hantar ke kedai. Okey, untuk sahabat semua nak tengok perbaikan kereta, tips dan sengkaraan, sahabat semua boleh tengok di description dekat bawah. Link ada saya tulis kat sana. Dan boleh semak balik apa yang saya dah kongsikan sebelum-sebelum ni. So untuk video kali ni saya tak nak terlalu panjang. Saya cuma nak highlightkan satu benda saya rasa agak penting untuk kita semua tahu, dan apakah tindakan-tindakan yang perlu kita buat apabila berlaku situasi temperature naik di tengah jalan. Okay. Dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi temperature naik. Okay. Itu dipanggil overheating. So apabila overheating, apa benda yang perlu kita buat? Yang pertama adalah parking kereta di tempat yang selamat. Okay, parking di bahu jalan. Sama kalau jumpa parking yang cantik, masuk parking terus. Okay. Dan jangan lupa nyalakan lampu hazard apabila di tepi jalan. Kita perlu tahu apa benda yang menyebabkan temperature kita naik. Okay. Yang pertama mungkin disebabkan oleh electrical short circuit. Okay. Kipas tak jalan dan dia overheating. Yang kedua, kemungkinan komponen. Okay, komponen yang rosak, contoh termostat, hos yang bocor dan lain-lain. Okey, tanpa melengahkan masa, benda apa yang perlu kita cek? Semak terus. Yang pertama, kita perlu periksa hos getah. Okey, hos getah yang lusuh, reput dan sudah usang akan menyebabkan berlakunya kebocoran pada hos. Cuba picit hos getah tu ke barang kalian, dia dah bocor. Sama ada dia bocor tebal ataupun bocor nipis. Okey, bocor besar ataupun bocor kecil. Alright. Periksa klip-klip yang mengikat hos sama ada kuat ataupun longgar. Okey, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu longgar. So, kalau bocor tu nipis, okey, kita boleh tampal menggunakan selotip ataupun dipanggil white tape. Okey, kita tampal untuk sementara waktu untuk pergi ke kedai-kedai yang berhampiran. Kalau dia bocor besar, nak tak nak kena tukar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, periksa kabel earth. Kabel bumi. So, apabila kabel earth tak bersambung ataupun dia longgar, dia akan menyebabkan pendawaian untuk sistem penyejukan terputus. So apabila terputus, benda lain tak berfungsi. Okey, contohnya kipas tak berfungsi. So apabila kipas tak berfungsi, temperature engine akan naik. Alright. Cara mengatasi, ketatkan kabel earth jika ia longgar ataupun tercabut. Periksa juga pendawaian elektrik. Okey, jika berlaku short circuit. Alright, yang ketiga, radiator. Kerosakan radiator adalah punca utama temperature kereta naik. Radiator yang bocor juga boleh berlaku di banyak tempat, sama ada di badan ataupun di bilah radiator tersebut. Kerosakan radiator agak susah untuk dikesan. Mekanik lebih arif dengan melihat apakah kerosakan yang berlaku kepada radiator tersebut. Okey, cara mengatasi radiator yang bocor ni tak lain dan tak bukan adalah dengan menggantikan dengan radiator yang baru, ataupun apabila berlaku kerosakan yang kecil, okey, masih boleh tukar komponen yang rosak saja. Okey, ada juga yang boleh welding tapi tak semua. Alright. Yang keempat, periksa kipas radiator. Alright. Kipas radiator ni saya sudah masukkan 2 kali dalam video. Okey, link ada saya tulis dekat description kat bawah. Anda semua boleh cek balik kenapa kipas radiator yang tak berpusing. Okey, so dia ada banyak faktor yang menyebabkan kipas radiator yang tak berpusing. Atau kipas radiator yang berpusing tetapi berpusing slow, lemah. Okey, itu pun menyumbang kepada temperature yang naik. Kipas yang berpusing tapi putaran yang lemah disebabkan oleh motor kipas ataupun radiator fan yang sudah rosak, boleh menyebabkan enjin tak dapat disejukkan kerana angin yang disedut untuk menyejukkan enjin tidak cukup. Okey, tidak mencukupi dengan apa yang dia nak. Kipas radiator yang patah juga boleh menyumbang kepada
temperature kereta naik mendadak sebab putaran kipas tu tak seimbang. So angin yang dia bagi dekat radiator tak cukup. Tak cukup power. Okay, itu pun menyumbang kepada temperature naik. Okey, cara mengatasinya adalah dengan menukar motor kipas ataupun radiator fan itu sendiri. Okey, semak balik pendawaian pada kipas radiator tersebut. Sama ada motor itu tak berfungsi sebabkan motor itu rosak ataupun pendawaian dia yang rosak. Yang kelima adalah koplak. Koplak pun kerap berlaku. Secara tidak langsung, ia boleh menjadi punca suhu kereta naik. Sebab ianya mungkin longgar ataupun berkarat, seterusnya membentuk lubang-lubang halus. Okey. Ambil cermin ataupun lampu suluh, kita cek balik dekat bahagian enjin kita tu, tengok dekat mana ada ketirisan ataupun kebocoran air. Kita boleh cek menggunakan cermin ataupun telefon pun boleh. Kita ambil rakam video, masuk dekat celah-celah enjin, okey, kita rakam dan kita boleh kesanlah dekat mana kebocoran koplak itu berlaku. So cara untuk mengatasinya adalah tak lain tak bukan menukar dengan koplak yang baru. Dengan menukar koplak yang baru. Okey, jika kita tak jumpa kat mana kebocoran koplak tu, okey, kita boleh minta bantuan mekanik lah. Okey, tunggu enjin sejuk sikit, isi air balik, boleh jalan, cari dekat mana bengkel-bengkel terdekat. Okey, apabila temperature naik mendadak, berhentikan kereta, berhenti, tunggu enjin sejuk, tambah air, jalan. Okey, macam tu lah sampai jumpa bengkel kereta. Alright. So, beberapa tips yang saya kongsikan dekat sahabat semua, saya harap boleh diguna pakai apabila berlaku situasi temperature naik di tengah jalan. Dan sekian saja video yang ringkas daripada saya. Sehingga berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan terima kasih.